Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di dalam channel saya, Saufiq Al-Piraki. Dah lama kita tak bersua. Sebab sebelum ni saya ada beberapa kekangan waktu lah, dan ada tugasan yang perlu saya selesaikan. Dan Alhamdulillah ada ruang masa yang saya dapat ni, saya cuba untuk buat video lah. Banyak benda, banyak perkara yang saya nak share kepada sahabat-sahabat semua. Sebenarnya ramai dah request kan, bila nak buat video, bila nak post video. Saya pun dah lama tak tengok YouTube ni. Tengok-tengok dah ada 5,000 subscribers. Alhamdulillah. Walaupun saya dah rasa-rasa dalam 5-6 bulan tak post, tertangguh dengan waktu yang lama. Tapi ada juga penonton yang melihat video-video saya yang saya post sebelum ini. Dan di samping itu, insya-Allah saya akan cuba buat satu slot orang kata slot live streaming. Jadi saya akan cuba untuk mencari pesakit ke ataupun kenalan ataupun siapa-siapa yang nak berkongsi, share berkaitan dengan perkara misteri dan mistik. Dan insya-Allah untuk video kali ini special sikit. Tak ada special mana pun. Ia berkaitan dengan jenis-jenis binatang hasil daripada jelmaan jin. Jin ni dia ada satu kelebihan dia boleh menjelma. Tapi nak jelma tu ada syarat dia lah. Nak tahu lebih lanjut? Jom kita saksikan. Sebagai makhluk yang mulia, kita juga harus mengenal jenis-jenis jin yang ada. Dan dalam hal ini, Rasulullah SAW bersabda, jin itu ada 3 jenis, iaitu jenis yang memiliki sayap dan terbang di udara. Yang keduanya jenis ular dan kalajengking, dan yang ketiganya jenis yang berpindah randah. Hadis riwayat Tabrani, Al-Hakim dan Baihaqi, dan hadis ini dikira sebagai sahih. Di sini Rasulullah SAW telah menyenaraikan kategori-kategori jenis jin ni. Namun begitu, dalam masyarakat Melayu kita ni, kita didedahkan dengan kewujudan dari sosok jin ini melalui jelmaan-jelmaan tertentu yang kebiasaannya yang kita nampak dan kebiasaannya yang diceritakan oleh orang-orang yang pernah nampak kelibat makhluk jelmaan jin ni. Seperti mana yang kita ketahui, jin syaitan ini rupa asalnya memang kita takkan nampak. Itu memang hakikat sebenar. Dalam Al-Quran pun Allah dah sebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Namun begitu, jin boleh menjelma dengan jelmaan yang tertentu mengikut kepada keadaan persekitarannya. Dan jin ni bukan sahaja boleh menjelma dalam bentuk binatang, dia boleh menjelma dalam bentuk manusia, boleh menjelma dalam bentuk yang bukan bentuk binatang, macam cahaya, berbola api, semacam kelibat warna hitam, warna putih. Namun begitu, di video ini saya nak menyenaraikan beberapa jenis jelmaan jin yang boleh berubah bentuk menjadi binatang. Yang pertamanya, yang paling popular adalah anjing. Untuk jelmaan jin yang berbentuk seperti anjing ini, jadi kalau kita nak lihat kepada anjing ni, dia ada tanda-tanda dia. Kita nak tahu dia ni jin ke bukan jin. Yang pertamanya, kalau kita nak tahu dia ni daripada jin, semestinya ia adalah anjing hitam. Anjing hitam legam, tak ada warna langsung di tubuh dia, tak ada warna lain. Yang keduanya, mata anjing itu berwarna kemerahan dan dia suka menatap seseorang itu dengan agak lama. Dan dia tidak seperti kebiasaan anjing yang lain. Dia akan memerhati individu yang dia jumpa tu dengan tenungan yang sangat tajam. Dan pergerakan dia agak pelik sikit berbanding anjing yang lain. Dan kita akan berasa macam tak sedap hati, rasa macam berdebar, rasa meremang. Itu mungkin adalah jelmaan jin. Yang keduanya, jelmaan jin adalah kucing. Semestinya kalau jelmaan binatang ni, dia akan berwarna hitam juga. Kucing pun kucing yang berwarna hitam. Dan perilaku kucing ini lebih kurang sama macam anjing. Dia mempunyai tingkah laku yang sangat pelik. Dan ada juga yang mengatakan kucing yang berwarna putih pun boleh dikatakan jelmaan jin. Terutamanya jelmaan jin wanita lah, jelmaan jin betina. Jelmaan jin kucing hitam ni, dia akan muncul di waktu-waktu macam orang meninggal. Dia akan ada. Yang ketiga ni popular juga, iaitu jelmaan jin yang berbentuk ular. Ada yang mengatakan jelmaan jin yang berbentuk ular ni dia berwarna hitam keseluruhan dia. Kalau ada color-color lain ke, coklat, putih, itu mungkin kita boleh katakan ia adalah ular biasa lah. Tapi kalau dia hitam keseluruhan tubuh dia, mata pun hitam, itu hati-hati. Dan ular jelmaan ini dia mampu untuk berdiri tegak
dengan agak tinggi juga. Contoh kalau ular biasa mungkin dia height ni, dia boleh naik lagi tinggi. Satu lagi ada yang mengatakan nak tahu tanda-tanda ular jelmaan ini, dia mempunyai sisik yang melawan arus. Dia tak seperti kebiasaan ular. Dan satu lagi, mata dia mampu berkedip macam manusia. Ada ular macam tu? Tak ada. Ular memang boleh tutup mata, tapi dia tak ada berkedip macam manusia. Sebab apa jin suka menjelma jadi ular? Sebab ular ni adalah binatang yang sangat berbisa. Dan kalau kita jumpa ular biasa pun, kita pun takut juga kan sebenarnya. Apatah lagi ular jelmaan jin ni yang berwarna hitam. Ada satu amalan, kalau kita jumpa ular ni, kita ucapkan Assalamualaikum ya Nabi Sulaiman. Tak kira dia ular jelmaan ke ataupun ular biasa, kalau dia mendengar salam tersebut, insya-Allah kalau dengan izin Allah dia akan berundur pergi. Sama juga kalau ular tu masuk ke dalam rumah. Banyak kes ular masuk rumah, jangan terus bunuh. Kita bagi salam dulu dan kita cakap dengan ular tu, minta dia keluar. Jangan ada di dalam rumah ni. Ini rumah aku. Minta kamu keluar untuk keselamatan diri dan keselamatan kamu. Buat 3 kali. Cakap macam tu. Kalau 3 kali dia tak keluar juga, mungkin dia ular biasa lah. Boleh dibunuh kalau dia mengancam nyawa. Tapi kalau kita sebut sekali ataupun sampai 3 kali, dia keluar daripada rumah kita, maknanya itu adalah jelmaan jin. Dan jangan bunuh dia, biar dia pergi. Tapi kalau dia mengancam nyawa, cuba nak patuk, itu lain lah. Sebab dia nak serang kita, kita pun kena ada pertahankan diri juga. Yang keempatnya adalah jelmaan binatang yang berbentuk binatang berbisa seperti kalajengking dan lipan. Kebiasaannya jelmaan ini adalah jenis jin yang berbentuk badan kecil. Sebab jin ni dia ada yang sekecil-kecil dan sebesar-besar. Jadi setiap jin tu ada peranan masing-masing. Dia ada bentuk yang berbeza. Dan kebiasaannya jelmaan jin kalajengking dan lipan ini dia gunakan untuk tujuan sihir lah. Kalau ada kes-kes sihir, kalajengking dan lipan ni banyak digunakan. Sebab ia binatang yang berbisa yang mampu menyakitkan mangsa yang dikenakan sihir tu. Yang kelimanya, jelmaan jin yang berbentuk rusa. Rusa ni pun ada juga kisah, terutamanya di dalam hutan lah. Jelmaan rusa putih, jelmaan rusa bertanduk besar. Lepas tu rusa tu dia bukannya dalam kumpulan. Dia rusa ni dia bergerak secara tunggal. Jadi kalau siapa yang nak berburu tu, rusa ke, baca doa supaya kita tak tersalah bunuh. Kalau mungkin orang perhilitan ataupun tentera ada pengalaman ni. Yang keenamnya, jelmaan jin yang berbentuk kuda. Semestinya kuda ni memang ada mirip-mirip macam rupa jin. Mata dia tu kan, mata kuda dia berwarna hitam keseluruhan kan. Sama juga macam mata jin, dia hitam semua. Dan satu lagi, dia punya muncung tu kan panjang kuda kan. Kalau kita rujuk kepada kitab berkaitan dengan bentuk jin ni, memang dia punya bentuk muka pun macam panjang sikit. Jadi mudahlah untuk jin ni memberi jelmaan berbentuk kuda. Dan kuda pun badan dia besar. Dan ada jin yang berbadan besar tu mampu untuk menjelma dengan keadaan tersebut. Yang seterusnya nombor 7, jelmaan jin yang berbentuk mawas. Yang ini pun popular juga dalam kalangan masyarakat Melayu ni, terutamanya berkaitan dengan hantu raya. Kalau kita sebut hantu raya, kita dah tahu dah macam mana rupa bentuk dia. Sepertinya badan dia seperti seekor mawas ataupun beruk yang berbadan besar dan mempunyai bulu yang agak lebat di seluruh tubuh dia. Dan pergerakannya agak pantas. Memang kebiasaan dia kalau nak tahu jelmaan ini banyak didapati pada individu yang mempunyai saka. Seterusnya yang ke-8, jelmaan jin yang berbentuk harimau. Ini pun popular juga sebab saya pun pernah juga ada pengalaman berhadapan dengan kes-kes pesakit yang ternampak lah kelibat jelmaan harimau ataupun mempunyai saka harimau, dapat melihat melalui mimpi-mimpi kehadiran harimau. Jadi harimau ni boleh jadi dia harimau berjadian atau boleh jadi juga ia adalah harimau jelmaan daripada jin. Ia boleh jadi juga jelmaan jin yang berbentuk harimau khadam ataupun yang berbentuk harimau yang tidak bertuan. Ada juga jelmaan jin yang sememangnya berupa harimau, berkuku tajam, bertaring tajam, mempunyai susuk tubuh macam harimau. Jadinya macam biasa orang-orang dulu dia suka guna khadam ataupun saka harimau bagi tujuan untuk kekuatan lah, terutamanya orang-orang dulu yang mempunyai ilmu persilatan ataupun ilmu pertahanan diri. Dia akan ambil saka harimau ni yang mempunyai kekuatan seperti harimau. Seperti mana yang saya sebut tadi, ada juga pesakit-pesakit yang menceritakan yang pernah berjumpa sosok harimau ni di alam nyata dan ada juga di dalam mimpi. Macam-macam jenis lah. Ada yang saya dengar harimau berantai, harimau kumbang,
harimau hulu balang, harimau putih, harimau sakti, saka harimau dan sebagainya. Banyak. Jadi setiap nama tu dia ada tugasan dan peranan masing-masing. Seterusnya nombor 9 adalah jelmaan jin yang berbentuk buaya. Buaya ni sama juga konsep dia macam jelmaan jin yang berbentuk harimau. Cumanya pada zaman sekarang dah tak popular sangatlah jelmaan jin yang berbentuk buaya ni, tapi masih ada lagi, terutamanya kes yang berkaitan dengan saka buaya. Ada. Mungkin zaman dahulu tok nenek moyang mereka ni pernah menjadi pawang buaya ataupun mempunyai kekuatan seperti buaya supaya dapat berenang dengan waktu yang lama, mempunyai ketahanan badan seperti kulit buaya. Cumanya zaman sekarang ni dah tak banyaklah cerita berkaitan dengan jelmaan jin yang berbentuk buaya ni. Tetapi masih ada lagi. Saya pun ada juga dapat kes. Ada pesakit tu dia menceritakan dia kerap bermimpi buaya putih. Itu mungkin ada kaitan dengan saka buaya lah. Seterusnya yang ke-10, belalang. Kalau ikut kepada pengamatan dan pengalaman saya ni, nak katakan belalang ni adalah jelmaan jin tu mungkin agak tak tepat lah. Sebenarnya belalang ni digunakan sebagai satu tunggangan kepada jin ni untuk ditugaskan sebagai kerja sihir, dan ia digelar sebagai pelesit. Mungkin juga dia boleh menjelma menjadi belalang, tapi belalang ni dia punya saiz kecil dan dia punya kelebihan pun dia bukanlah binatang yang berbisa. Selalu kes-kes yang saya dapat tu, ada yang setengah tu dapat bunuh belalang kan, ada setengah tu dapat tangkap belalang. Belalang ni dia sebagai satu tunggangan. Dia ada jelmaan jin yang lain yang menunggang belalang tersebut, tapi dia dinamakan sebagai pelesit lah, sebagai salah satu kaedah sihir untuk mengenakan musuh dia. Yang ke-11-nya, ikan. Jin pun boleh menjelma menjadi ikan lah, tapi bukan ikan-ikan biasa, ikan-ikan yang agak pelik. Saiznya mungkin besar, dan ada yang mengatakan pernah terjumpa di dalam laut, berbentuk seperti seekor ikan yang mempunyai ekor yang terbelah-belah, maknanya macam banyak macam itulah. Dan ada juga yang menceritakan ternampak di dalam sungai ikan yang berbentuk seperti kain. Mungkin dia punya ekor ke ataupun dia punya badan dia tu bersambung macam jadi macam kain yang lebar lah. Dia macam pelik lah, dia punya bentuk tu pelik. Jadi di situ akan timbul satu persoalan lah, agak mustahil ia adalah ikan yang biasa, mungkin adalah jelmaan supaya orang tertarik untuk ke tempat tu, dan mungkin orang tu akan menjadi mangsa dia. Saya pun ada satu persoalan, adakah duyung itu adalah jelmaan jin? Walau bagaimanapun, di antara semua jelmaan jin ini yang menjadi bentuk binatang ini, dia bukan mudah dan bukan senang-senang macam tu dia boleh menjelma. Dia kena ada sebab dia, kena ada kaedah dia macam mana dia boleh menjelma. Sebab jin ini dia tertakluk sebagai satu makhluk Allah yang mempunyai fizikal. Cuma kita tak nampak je. Jin ni dia ada fizikal, dia ada organ dia, dia ada tubuh anggota, tangan, kaki semua ada, mata, telinga. Dia pun mempunyai kewajipan untuk menganut agama Islam dan mengamalkan ibadat tu. Macam ni lah, saya bagi satu contoh. Manusia, seorang manusia ni dia nak menjadi ular. Bagaimana dia nak menjadi ular? Semestinya ada bahagian-bahagian tertentu perlu dipotong, macam tangan, kaki. Jadi ular tu saiznya besar mana? Kalau dikecilkan menjadi saiz ular, macam mana organ badan kita ni? Jadi kalau fikir secara logiknya, secara fizikalnya, memang kita tak mampu lah sebagai manusia. Dia tak akan hidup, dia akan mati, sebab dia jadi tak sempurna, bukan fitrah dia. Sama juga macam jin, dia tak boleh dikecilkan, tidak boleh dibesarkan, dia ada saiz dia, dan saiz dia itu memainkan peranan lah. Cumanya bagaimana jin ini mampu menjelma? Dia mampu menjelma disebabkan oleh jin ini mempunyai ilmu sihir. Ilmu sihir ini sama juga macam manusia. Manusia juga mempunyai sihir yang boleh memberi satu ilusi, yang boleh memberi satu gambaran ataupun penipuan. Itu yang kita, kalau ada setengah orang cerita nampak kelibat tu, nampak kelibat ni, tapi dia tak lama, kejap je. Nak menunjukkan apa? Nak menunjukkan benda tu ada. Dan satu lagi, itu adalah salah satu sihir. Dan semestinya sihir ini perlu ada jampi mantra dia, dan perlu ada bahan-bahan dia. Jadi apa yang saya cakap ini, saya ambil daripada satu pendapat daripada ulama muktabar kita, Ahli Sunnah wal Jamaah, iaitu Al-Qadi Abu Ya'la Al-Hambali. Dia berkata, jin tidak memiliki kemampuan untuk mengubah wujud mereka dan berubah bentuk. Namun dimungkinkan Allah untuk mengajari mereka kalimat-kalimat dan perbuatan yang apabila dikerjakan atau diucapkan oleh jin, maka Allah akan mengubahnya dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Lalu dikatakan bahawa jin mampu mengubah bentuk
dan menciptakan ilusi dalam erti ia mampu mengucapkan perkataan yang apabila ia mengucapkannya atau mengerjakannya, maka Allah mengubahnya dari satu bentuk kepada bentuk yang lain sesuai dengan hukum kebiasaan. Adapun kemampuan untuk mengubah diri, hal itu mustahil kerana peralihan jin dari satu bentuk ke bentuk lain itu dilakukan dengan merobohkan ataupun merosakkan struktur jisim dan memecahkan bahagian-bahagiannya. Padahal apabila struktur jisim itu telah diroboh, maka hilanglah kehidupan. Jika terjadinya perbuatan ini, ia agak mustahil. Lalu bagaimana mungkin jin dapat mengubah dirinya? Ini adalah pendapat ulama. Bagaimana dengan pendapat ini? Mungkin siapa yang ada pengalaman, yang pernah bertemu, berjumpa, melihat kelibat jelmaan ini, bolehlah share di ruangan komen. Ataupun siapa nak share pada saya pun boleh. Apa-apa pun, jauhilah diri kita daripada perkara-perkara yang mendatangkan syirik, perkara-perkara sihir, supaya hidup kita ni aman damai. Kalau selalu ternampak, cari perawat, cuba tutup balik hijab kita tu. Itu saja perkongsian saya untuk video kali ini. Moga ia memberi manfaat kepada kita semua. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube saya ini. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.